صل على محمد. Alhamdulillah, insyaAllah nak sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita, dan insyaAllah mana sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab Penawar Bagi Hati. Jadi insyaAllah kita masih dalam bab faraj, sikit lagi. Jadi insyaAllah kita sambung sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ketika memuji orang yang beriman. Itu situ. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala ketika memuji orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Wallazina hum li furujihim hafizun. Maksudnya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu, kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Soal Mukminun ayat 5. Maka ni dalil. Yakni lagu mana orang yang menjaga nafsu syahwatnya. Termasuk dia orang yang memelihara tadi, sekalian memelihara mereka itu akan faraj mereka, yakni memelihara nafsu syahwatnya dari perbuatan zina dan sebagainya. Daripada sumber benda, sumber kemaluan dia itulah. Maksud dia jaga sungguh. Di segenap sudut lah. Tu dia. Maka dia jaga. Tu dalil dia surah Al-Mu'minun ayat yang 5. Habis. Jadi kita masuk. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Tiada dicela. Dan ketahui olehmu. Dah tiada dicela tu, nak cela mana? Dah isteri dia. Dan ketahui olehmu. Ni. Bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj. Ni penting lah ni. Bila kata ketahui olehmu, hendaklah kamu ketahui, hei orang yang menuntut ilmu, bahawa sesungguhnya dak pelawak ni aku nak khabar kamu, tiada sempurna memelihara faraj melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Mula-mula dia kena jaga mata. Daripada mata tu turun ke hati. Betul ni? Hati naik ke akal, akal perintah ke jasad. Tu sistem diri kita. Dari mata tengok comel, tengok comel. Mari di hati kenang faham lagi. Lepas tu mari dia otak nak buat ran ni, nak jumpa apa lagi. Otak bagi proses ni, otak di akal dia panggil cari jalan. Hak tu cari nombor telefon atau WhatsApp lah macam-macam biasa ni. Learning. Tu akal kita tu reka. Asal dia daripada mata tadi. Sebab tu mata kita ngajar itu dapat mata kan. Kena jaga molek tu. Bila mak bermula daripada mata, tengok tempat-tempat yang diharamkan lihat. Orang puan lah ni comel-comel pun. Bukan macam orang puan dulu. Orang puan ni comel. Orang puan dulu pada main sabung dah nak comel ke mana. Siapa lagi? Lada ngecik patah air ke. Lada lumak. Lapor giling gila giling. Lada ni semua hak siap belaka dah. Dah bila nak kena lada. Sabung dah kena. Cuba sabung dalam mesin basuh. Gitu je. Dah kena pun tangan pegang itu. Faham lagi? Puan ni sebab tu comel. Puan dia dulu nak comel ke mana? Pada kubang gitu, asap api sok muka hari-hari. Naik abu atas muka. Mana dia? Naik abu lah, duk tiup ni, dah bulan puasa. Naik abu tu atas muka. Tu orang dulu nak comel bila? Orang ni comel-comel jangan main-main. Dah hari jejabat turun kereta BMW. 328. Allah comelnya kita kata ada apa-apa. Allah comel ada apa-apa lalu.
Balik awal tu. Jadi nak jagalah. Nak jaga molek. Zaman kita zaman ujian yang begitu hebat. Tu. Awek duduk dah kocek ni. Dulu payah. Nak tengok orang puan payah. Dan ni orang puan dia dah kocek. Masing-masing bawa pergi mari. Mana lagi? Hak ada imam ni. Tengok kekuatan imam kita je. Begitu. Jadi dia kata dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Yang haram dilihat. Hak Allah tak apa. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Tu. Dah sampai duk koyak-koyak lah. Tu cara dia. Dan memelihara perut pula daripada memakan yang syubhah. Kita ngaji dah 4 perut hari tu. Perut ni sumber maksiat. Mari pada perut lah. Kita ngaji gitu kan. Kalau makan tu syubhah, haram ke? Jadi dia jadi cenderung kepada maksiat. Cenderung kepada kejahatan. Dia panggil automatik. Kita kejahat. Hasil daripada makan yang haram tu, jadi dia cenderung kepada kejahatan. Dia tak berasa nak buat molek, nak jahat aja. Tu. Kalau makan haram. Tu. Waktu ni jaga nombor 1 atas itu tu. Kena ingatlah. Tu. Dan memelihara perut daripada memakan yang syubhah. Dan daripada bersangatan kenyang. Allahumma salli ala Muhammad. Bersangatan kenyang. Jangan makan kenyang dah lalu. Sampai pecah IC. IC pecah lapau. Ada benda nyakit. Tu dia. Dah ada bulan puasa ni ambil ujian lah ni masa buka tu. Makan sikit sudah. Padang itu pun bangun. Ada masalah. Dia rasa makan banyak sangat. Jadi bila makan banyak, dia jadi ke benda lain. Bersangatan kenyang kerana yang sedemikian itu semua tadilah menyeru kepada zina. Menyeru kepada zina. Yang adalah ia sebesar-besar segala dosa besar. Allahumma salli ala Muhammad. Zina ni dia kata dosa besar, segala-gala yang besar. Tu zina. Nampak? Dengan ijma' ulama. Kemuliaan daripada kufur dan membunuh orang. Lepas daripada kufur bunuh orang, zina lah besar. Faham? Dan zina hak paling besar pula dengan anak jiran tetangga kita. Hak tu lagi besar. Tu. Berapa zina dengan anak jiran jadi lebih besar? Sepatutnya jiran tetangga menjaga keselamatan dia. Mu pula dah. Tu waktu. So, ada pula dosa lebih besar daripada berzina dengan jiran, anak jiran tetangga. Kenapa pula? Tengah je gitu. Mengumpat. Faham? Hal tu besar lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Jadi kena ingat belaka tu kita ngaji lepas-lepas. Tu. Maka kita sebagai orang beriman ni nak membersihkan hati kita, maka kena jaga sungguhlah. 7 anggota ni 5 dah kita ni ngaji ni. Daripada mata, telinga, lidah, perut, kemaluan. 5 anggota dah tu. Kita kawal duk lagi start daripada mata gitu. Kalau kawal dah insya-Allah comel dah rasa. Ada perubahan lah. Ada perubahan dah pada diri kita tu kalau kita jaga sungguh. Maka ni masuk yang kelima. Kena jaga sungguh-sungguh. Kita sambung lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman Allah taala, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la taqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. Al-ayah banyak panjang lagi lah ayat ni. Dan mereka
yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain, yang tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya, melainkan dengan sebenar-benar, dan tiada berzina mereka itu, dan barang siapa mengerjakan akan yang itu, nescaya berjumpa ia akan seksa, digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat, dan berkekalan ia padanya, dihinakan ia melainkan mereka yang bertaubat. Al-Furqan ayat 68 hingga 70. Okey, kita tengok dulu. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang tidak melakukan syirik dengan Allah. Di samping dia berdoa kepada Allah, tak ada Tuhan lain. Di samping dia beribadah ke, berdoa ke, tak ada hak lain. Maka ni tak serta benda lain. Maka dia tidak syirik tu. Nampak? Dia kata, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain, maka atau apa lagi, yang tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya. Maka orang jaga ni, orang ni dah masuk neraka ni. Ni tu. Jadi kena sedar, yang pertama besarnya kita jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ni dah tu ayat lain. Allah Ta'ala larang, memang marah orang yang syirik dengan Allah Ta'ala ni. Kita beribadah di samping kita sembah Allah, ada juga hak lain di samping tu. Maka tak boleh. Sebab tu bila ibadah mesti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya dah tu. Macam kita puasa ni. Puasa ni nak mengajar keikhlasan lah. Betul tak? Puasa ni nak mengajar keikhlasan. Ibadah kita biar betul kerana Allah sungguh. Tu. Maka kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Tu. Jadi sebab tu orang yang mahang sungguh la ilaha illallah, ada. Dia sembah Tuhan sungguh, tidak sembah lain. Di samping tu tak ada. Di samping kan tak? Contoh, dia mari ngajar ke, dia dakwah ke, betul-betul kerana agama. Tak ada pun dia kerana boleh 800 ya, boleh 300 ya, tak ada. Dia mari bang Allahu Akbar, betul kerana Allah. Tak ada kerana apa dipanggil allowance. Tak ada. Tak ada. Dah orang we allowance, ambil, bukan dah ambil. Tapi dia buat tu tak ada mari hak lain, tak ada. Dia buat betul-betul kerana Allah. Bukan mudah tu. Ibadah nak ikhlas. Ikhlas ni ia mari daripada hati. Ia mari daripada hati. Orang beri peringatan keadaan nak buah melepas terawih malam. Surah buat ikhlas malam. Dia mari daripada hati. Hati yang menyedari, mengenal Allah tu. Maka barulah lahir daripada hati yang ikhlas, sama ada lafaz atau perbuatannya. Macam ni? Tak ada kerana lain, tak ada. Jadi orang ni hidup dia bahagia. Sebab dia beribadah semata-mata kerana Allah. Dia buat baik ke orang kan ibadah tu kerana Allah juga. Jadi bila dia buat baik ke orang, lepas tu orang tu balas keburukan, dia kecewa tak? Jauh. Sebab aku buat bukan kerana mu. Aku buat baik ke mu bukan kerana mu. Aku buat baik ke mu kerana Allah. Kena? Tengok Islam jauh. Macam mana? Kita tak ada kecewa. Ni, bila orang tak balas baik, kita kata kena natang ni. Aku buat baik, dia balas gini. Nampak? Kita tahu rumah orang bulan puasa ni, beri kuih, beri air khayat, tak kira dah. Dia tak balas kali apa? Tak apa. Sebab kita buat kerana Allah, ibadah kita tu. Tak ada hal lain di samping kita sembah Allah, tak ada hal lain. Apa lagi? Bukan kerana nak suruh dia berkata kita baik. Bukan kerana nak suruh dia balas hak mahal lagi. Ni orang kaya, kita biar murah, dia balas mahal kita ni. Berat tak balas. Kita kata, natang kaya saja kena tu. Faham? Tu kata nak ikhlas. Tu dia. Apa? Orang yang beribadah kepada Allah mesti ikhlas. Jangan mari panggil reke dengan benda lain. Tak boleh berekeh. Orang tu kata berekeh tau.
Biar kita betul-betul seorang-seorang je. Tak boleh berekeh orang lain, tak boleh. Ni, kalau berekeh, tepat kita tu dalam neraka. Nampak? Bukan sudut, bukan mudah. Ni tebang kita duduk ngaji mutasawuf nak buang hak berekeh tu lah. Dari segi akidah, ya dah kata tak ada Tuhan lain dah. Sama ada di langit dan di bumi. Ngaji sifat 20, 18 jenis kitab dah. Kemah dah pegang tu. Tu itikad. Bak itikad pengemah dah. Tu. Tapi amalan harian kita tu. Nak boleh betul-betul kita mari bang ni kerana Allah. Bukan kerana elang. Bukan taing kita bang, kita lari lalu. Padahal kita ada rumah je. Dah rupanya mubang bukan nak harap keredaan Allah. Itulah ni. Mari ya. Ramai begitu. Tok Imam gitu kak, bukan kelirang ni dah lari. Hidup rumah. Berat. Duduk apa rumah? Makmu pandang kat mu suruh mari. Mari maya jemaah, maya jemaah. Giliran dia tak mari tarang. Allah berat sungguh. Ni nak segama tu ramai gitu Tok Imam. Tok Imam ni dah tahu. Ni bukan mudah dia ikhlas dia melahirkan. Kita mari sejik bukan kerana dia tak ada. Kerana nak syukur kepada Allah. Tu je. Tak ada benda pun ni amal. Jadi bila orang awam tengok je, orang awam tengok Tok Imam tu bila dak mari masa buka tanya dia. Dah aku nak pergi mana? Apa lagi? Tu. Inilah kita kena sedar. Kita duk marah ke orang awam suruh mari sejik. Kita dak pergi. Tak jadilah gitu. Kita kena rajin. Nampak? Sebab orang awam tengok kita buat apa. Betul tak? Orang awam tengok. Ni. Jadi kita kena sedar. Sebab tu bila kita buat kerana Allah sungguh, walaupun kita dak tugas ke tetap kita mari. Tetap kita mari. Okey, habis bab tu. Sebab ia lalu tu cerita sikit. Dia nak cerita hak zina tu je. Lepas tu dia kata yang tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya. Bunuh orang. Hak Allah Ta'ala larang. Hak Allah Ta'ala suruh bunuh pergi. Hak Ta'ala larang bunuh. Kita pergi bunuh. Kerana kepentingan kita. Orang ramai ke ni? Bunuh. Hak jenis bunuh. Bunuh anak. Dadang ngandung pergi bunuh. Dah ada kau. Hak zaman jahiliah ni bunuh tu masih hidup dah. Kita ada kau bunuh anak. Sebab takut rezeki. Ada kau. Kita susah kan lapor anak. Mana akidah mu ngaji? Rezeki tu hang tentu dah. Betul tak ni? Tu kata. Banyak kalau nak ngaji ada tu bukan kitab besar-besar. Perbahasan ni baru kita faham. Okey. Melainkan dengan sebenar-benar hak betul layak kita bunuh gitu. Ini nak cerita hak ni je ni. Dan tiada berzina mereka itu. Nak khabar ni. Dan tiada berzina mereka itu. Dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu. Tengok. Ni ancaman lah ni. Siapa buat hijau lagu tu, dia kata nescaya berjumpa ia akan seksa. Seksa tak ada, neraka lah. Neraka jahanam maksud dia. Akan berjumpa seksa. Jadi masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat. Dia bak neraka ni, dia tak ada. Macam kata 80 darjah Celsius. Sama dah. Dia kau panah. Dia kau panah semua. Jadi wallahu alam lagu mana kita tak tahu. Dia makin. Sebab tu tak ada kita rasa lenang sikit. Kalau dia sama 80 darjah sampai dah 40, 70, berat 80. Kita rasa panah tu, seksa. Lepas tu dia sama je. Jadi ada kerehatan sikit. Nampak tak lagi? Neraka tak. Dia tak ada rehat sikit. Seksa sama-sama. Bila seksa sama-sama tu dia kau sama. Allah nak bayang tak boleh. Kalau kita sakit gigi, kau sakit. Nak cerita kan ni. Main kau sakit semua. Dah. Tu. Macam siapa ni? Mak kita tanya saya sakit gigi. Dah rasa dah reda sikit gigi mu
Gede gana kau teruk ni. Faham? Gila cabut-cabut lah gana pun. Tu tak tahan. Sebab dia kau sakit. Faham? Tuhan neraka ni. Digandakan. Allahumma salli ala Muhammad. Ni Allah ancang kita ni nak repok kita. Tapi bila orang diimang kena repok, dia takut. Sama lagi. Nah, bila orang cahaya tu ada, dia cahaya tu ada, mak tu ramai lah. Tengah-tengah malam tu. Tepi surau tu. Kan kena pegang kaki yang. Ramai dah orang kena tu. Ada main kita. Faham lagi budak-budak kan. Dah kita cahaya. Nah, kalau kita tak cahaya, kita pergi lagi. Boleh kita cahaya. Sebab tu, Tuhan repok ni repok orang beriman. Orang tak beriman, dia ada erti gitu. Malah dia berbangga pula dah dengan zina dia. Tak percaya ke jumpa orang-orang muda yang jenis berakhir zina. Faham lagi? Dia sahur pula di situ bawa awet. Malam 3 ekor awet kau bawa itu. Faham lagi? Tu tak? Budak-budak dia badi hebat. Badi hebat. Nah, boleh kelek awet ni. Boleh walik di rumah ni. Nah, boleh pecek suih mana nak pecek ni. Dia badi-badi bangga. Berbangga-bangga dengan maksiat. Tu budak-budak muda. Tu. Kalau dia reti ada imam, takkan dia berani. Betul tak? Tu. Tu budak-budak muda no VIP pun serba. Hak piti banyak. Nampak? Tu. Orang-orang kaya lagi mudah. Piti banyak. Siapa nak attack dia? Hotel dia bukan jenis hotel cak ayam macam kita. Ada tengok ada TV. Hotel 5 bintang di Serbu. Ada. Hot cak ayam tu Nampak? Tu ni. Kalau dia yakin berani tak dia? Tak berani boh. Ni kata ni nak sedar. Jadi Tuhan repok ni repok orang ada iman. Orang tak ada iman tak debos sikit. Dalil kita dah ambil atas kita ni. Tu. Tuhan repok macam-macam pasal dah. Kita ciri lek je. Lalu lagi makan ada benda orang. Tuhan repok api neraka. Barang siapa kena kuda masuk surga, bagi yang ngopak dah masuk surga, pahala semua boleh keria belaka hak kita opak. Tu. Dah kalau dah cukup pahala, ambil dosa dia pula hari kita. Dah Quran khabar belaka apa ngopak kau? Ni maksudnya Tuhan ancam kau orang yang beriman. Orang tak beriman steady je. Ada benda bang. Ni penting berimannya. Tu. Dah kalau kita ada iman sungguh kedekut lagi. Dok dah lah kedekut benda kita kau ada iman. Tu ni. Wa amma man bakhila wastaghna. Bila mu kedekut mu jadi tak berhajat kepada Tuhan. Dah nak kosong bila mayang, bila tak berhajat. Mana orang masuk neraka di akhirat lagi kerana tidak berhajat kepada Allah. Apa? Ini yang benda hebatnya. Ibadah hebat tapi siapa ngadak Tuhan laknat dia ke neraka. Mereka tanya, apa ya Allah? Aku tulis banyak perbuatan ibadah dia baik apa neraka ni? Dia tidak berhajat kepada aku, sombong. Faham lagi? Dah mana kita ni. Kalau lagi ada sifat bakhil, dah boleh buang sifat sombong tu. Betul? Tak berhajat kepada Allah. Itu wakazzaba bil husna. Pada hakikat dia dusta lah tu. Dia tak percaya balasan kebaikan daripada Allah. Tu. Jadi bila hak penyakit ni ada, kayak gigi bakhil ni duduk depan ni lagi. Nak habis dah kita ni. Bila penyakit ni ada, puasa pun jengkeng kau. Apa? Sebab puasa mangsama Ramadan imanan wahtisaban. Tu wahtisaban tu. Nampak? Maka orang yang tak ada penyakit kedekut ni, dia puasa betul-betul percaya sungguh, yakin balasan daripada Allah. Tu. Nak pegang tu bukan mudah tu. Nak boleh yakin sungguh janji Allah ni. Jadi bila kita percaya sungguh janji Allah, sanggup tak kita tahan nafsu kita segala-galanya? Sanggup lah. Dah kita percaya ganjaran daripada Allah. Apa ni? Ni iman. Ni lah bendanya. Kita boleh leren ni sebab kita iman kita cayang. Tu kita tak ingin mengaji kitab tasawuf ni. Nak pertikatkan iman lah. Daripada iman hak jenis iman i'tiqad kepada iman musyahadah. Tu. Daripada iman akidah kita tauhid orang amal kepada khasas. Nampak lagi? Ni yang kita nak ni. Dah kan ada dua orang awam sama akidah kita. Betul? Mesti nak naik peringkat. Orang
arif juga. Orang ni baru taat ke Tuhan sungguh. Orang ni baru diberi beberapa ganjaran, beberapa kelebihan di syurga kaki. Dah kita nak tu, kena berubahlah diri kita. Kena jagalah ni. Dah kata kena jaga mata, telinga, mulut, perut, kemaluan. Jaga sungguh. Tu. Sebab apa kita jaga sungguh? Sebab nak pertikatkan iman kita, nak bersih jantung kita. Aku nak suruh aku dapat rasa khusyuk dalam semayang. Dan aku nak suruh rasa nyaman dalam puasa. Aku nak suruh rasa nikmat dalam ibadah. Tu terbaik untuk jaga hati ni. Betul ni? Jadi nak rasa tu kena bersih jantung kita. Maka jalan nak bersih jantung ni. Maka kemaluan kita kena jaga. Tu dia dan berkekalang ia padanya. Kekal lah. Dihinakan ia. Melainkan mereka yang bertaubat. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana nak taubat kita kalau kita tak kenal Tuhan? Orang boleh taubat ni orang kenal Allah. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa yang tak kenal Allah, dia tak kenal erti derhaka. Bila dia tak berasa dia derhaka kepada Allah, macam mana dia nak bertaubat kepada Allah? Dia rasa dia tak dosa pun. Betul tak? Dalil yang pertama kita tengok orang yang tak mengaji tu. Tak mengaji. Contoh, dia bangga tak dengan tak tutup kepala, dengan luar pendek, dengan tak mayang garis tengah padang. Dia bangga tak? Dia berasa salah tak berasa sikit. Itu satu. Hak tu hak jahil tu. Lepas tu kita hak mari sejid surah ni, dia panggil imam kita ilmu yakin. Kita berasa tak kita dosa dengan Tuhan? Tak berasa mana. Lagi? Sebab makrifat kita kurang dengan Allah. Kecuali kita salah buat dosa besar je, baru kita berasa. Padang aku apa ni? Sotoh. Mari debah. Tu dia. Itu kadar makrifat. Tu. Lepas tu doa pun dah sungguh mana, gitulah. Betul ni? Sehingga makrifat kita naik, makin kita rasa dosa dengan Tuhan. Contoh macam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tanya dia bab dosa. Boleh lepas pada dosa tak? Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Apa lagi? Bukan orang barang-barang, wali Allah. Apa lagi? Orang alim, warak, soleh. Dia kata kalau Tuhan buka dosa, munafik dosa aku, kata nescaya melepas pasir atas kepala aku. Setara tu rasa dosa lagi, duk istighfar dengan Allah. Baca Maliki Yaumiddin debor lagi. Ini makrifat, ini iman kita. Orang yang paling dekat lagi dengan Tuhan, makin rasa dia bersalah dengan Allah. Tahu? Dah kita apa dah berasa salah tak? Sebab kita tak kenal Allah. Tak berasa dosa. Sebab tu kita lereh, kita galik. Kita berasa kita ahli syurga dah. Tertipu je. Nampak? Sebab tu nak mengaji tasawuf kau. Bila hati bersih, mereka kenal Allah. Bila mereka kenal Allah, mereka lah hamba yang jauh dengan Allah. Hamba yang banyak salah dengan Allah. Nampak? Baru dia nampak tu. Tu dia istighfar kepada Allah. Malu lah baca Maliki Yaumiddin, baru gegar jantung dia. Sebab apa gegar Ustaz? Maliki Yaumiddin, kenapa maksud dia? Yang berkuasa pada hari pembalasan Allah. Bila kita yakin kalimah tu, aku ni dosa banyak, ya Allah, kalau mudah ampun aku, ya Allah, maka celakalah aku hari pertemuan denganmu, ya Allah. Maka siang malam doa harap supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ini terbaik nak hati bersih. Kalau hati kotor ada berasa, relax gitu ya, tak ada benda pun. Mati lagi baru dia rasa, baru nak taubat. Masih hidup tak mau taubat. Sebab hati mereka kotor, tak berasa dia berdosa dengan Allah. Dah banyak dosa benda kita ni, ya Allah. Banyaknya kita dah kena. Betul ni? Tu. Para rasul daripada Adam sampai ke Isa alaihissalam, rasul ni masuk tak? Masuk tak? Masuk atau tidak? Masuk. Tapi kenapa dia masyar nanti kepada mereka semua tunduk ke bawah? Takut kemurkaan Allah. Nampak? Ni. Sebab mereka merasa diri dia tu bersalah, tak sempurna. Maka tak berani nak angkat kepala. Tu rasul. Dah kita siapa dia? Wali bukan, solihin bukan, syuhada bukan, arifin bukan. Patut kita kena takut. Sebab kita tak ada jaminan. Betul?
Ni nak cerita hati mampu. Kalau hati hidup takut lalu. Sebab tu nak perhidup hati kita hak mati tu, nak perhidup. Baru kita kenal Allah, baru kita rasa kita insan yang derhaka kepada Allah. Baru kita tak pandang uduh ke orang, aku lebih teruk padamu ni. Hak tu kata Imam Ahmad tadi, kalau mu tahu dosa aku, nescaya mu lepa pasti atas kepala aku. Nampak? Kita ni orang tak tahu dosa kita sebab Tuhan tutup aib kita. Kalau Tuhan buka, tak ada orang berahi kita. Itulah ni. Inilah benda kena sedarlah. Maliki Yaumiddin tu bukan barang tu. Tapi dah kena hati mati 80 tahun semayang, dok gegar sekali abuk jatuh baca Maliki Yaumiddin. Ni sebab hati itulah. Kalau hati bersih insya-Allah. Dia gitu. Maka dia kata kecuali mereka yang bertaubat. Orang yang mahu ampun kepada Allah. Taubat sungguh-sungguh. Faham lagi? Tidak mengulangi lagi dah. Itu taubat sungguh. Taubat kita ni, hari ni taubat hari ni esok pula. Tapi tak apalah. Kita kaduh kelas kita orang awam. Teruskan bertaubat walaupun esok itu pula. Jangan putus asa dalam taubat. Ni esok pula malah aku taubat, orang boleh ke setan kita rugi. Kita taubat walaupun buat taubat lalu tak apa. Allah Ta'ala ni bila kita buat kita taubat dia terima lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Nak cari mana Tuhan yang sebaik Allah? Tak temu, nak cari lah. Cari pas ke planet Pluto, tak temu. Sebaik Allah, tak ada. Tak jumpa cari. Lepas buat, minta ampun, terima lalu. Faham lagi? Kalau zina tak ada pakai luar dalam, kita taubat, Tuhan ampun dosa kita. Dan nak cari mana? Nak cari mana? Sebab tu para wali Allah, dia memandang Al-Ghafar Allah tu, menyebabkan janggut dia basah. Tengok pengampunnya Allah. Nampak? Ni mereka nikmat dalam bertaubat. Hak ni nikmat dalam bersyukur. Hak ni nikmat dalam redha. Masing-masing melihat asma Allah lah. Nampak? Melihat asma Allah ni dengan hati. Hati bersih lah. Jadi kalau hati kotor akan nampak asma Allah. Ada orang menikmati Ar-Rahman, ada orang menikmati Ar-Rahim, ada orang menikmati Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Maka kado-kado yang dianugerahkan oleh Allah kepada hati yang bersih, mereka musyahadah dengan Allah. Dan nikmat. Ni orang beriman dia nikmat dengan Allah, bukan nikmat dengan dunia. Kita orang awam nikmat dengan dunia. Allah lampu. Janji beli kereta besar, rumah besar, beres bah. Allah tak boleh tak apa setting. Mati lagi baru inna Allah. Kerana ni masih hidup lampu. Jadi para wali Allah masih hidup inna Allah. Masih hidup lampu dunia. Ni sebab dia melihat akan sifat Allah, asma Allah tadi lah. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan senang tu. Bacalah kitab kita tengok para sahabat sebab apa mereka hebat sangat. Sebab dia melihat akan sifat Allah. Mereka kasih dan cinta kepada Allah. Kita tak sampai situ. Ni terbaik duk ngaji tasawuf ni. Tasawuf baik kita orang awam ni. Nak bersih hati, nak kena nyakit dulu. Bila kena nyakit, kita cuba buang sikit demi sedikit. Tak mampu, dorok kita orang awam minta tolong Allah. Nampak? Minta kekuatan daripada Allah. Wa'afini tu sungguh sikit semayang tu. Wa'afini tu sungguh sikit. Itu doa yang diajar oleh Nabi. Dalam semayang pula. Tak ada dah kalimah molek dalam semayang. Tapi wa'afini tu kita tak ambil kesempatan. Kita Rabbi fili warhamni wajibuni warfani warzuqni wadini wa'afini wa'fani. Lah berat. So, apa minta begitu? Ini peluang minta dengan Allah. Dia panggil doa complete set. Doa tu complete dah tu. Cukup dah. Kalau dulu Tuhan makbul kita minta 7 tu. Dah. Minta sungguh dengan warhamni wajiburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Cukup 7 tu. Cukup lah. Minta sungguh tu peluang kita minta. Tapi dah kerana kita lara banyak kerja lain. Rabbi fili warhamni wajiburni. Tok Imam baca, makmum tak ada nak baca. Sebab laju-laju Tok Imam. Bang, dia pakai jet ski Tok Imam. Tapi bukan Tok Imam bangun tua muda. Tok Imam planet marah. Betul tak? Inilah kita. Jangan laju nak kau. Semayang. Ni laju lah. Kita nak kerja tak dang. Nyanyi pula. Ada seorang hamba Allah Ta'ala singgah mayang. Mayang sol tu. Tok Imam rokok.
Hamba dia rokok enggak. Dia sebelah hamba. Bukan tu imam duduk sebelah hamba dia. Tu imam duduk depan. Faham lagi? Nak cerita lajunya sejak mana budak kamu khabar. Kita berhenti semayang so. Hak sebelah ni. Hamba kenal dia tu. Hak sebelah hamba tu. Zung, rokok. Hamba dengar dia baca. Hak sebelah hamba ni lah. Hamba dah hati mati. Ya Allah. Siangnya ya Allah. Hamba satu pun tidak baca. Sekali pun hamba tak baca. Sebab laju. Betul? Kita tak makninah je. Sami Allahu liman hamidah dia. Kita pun lagi lagi. Tak baca. Hak ni baca ni. Oh, boh nyanyi. Nyanyi bawah. Tu imam nak jawab kan ni lagi mati. Nabi ajar kan tu imam kena memelihara makmum. Betul? Baca kitab Rukunang tu dah. Imam kena pelihara makmum dia. Betul ni? Jangan main-main. Kita ikut sejak kita. Ekspres rakyat. Dulu dah apa? Asal tanah raya tak ada ekspres dulu. Ni kat atas dia. Lagi. Ni cepat ekspres. Ada belakang macam pasal. Jadi laju lah. Dulu hayati semayang ni nikmat kalau kita menghayati dia. Betul ni? Tu. Tak ada dah. Tapi kita laju semua. Nyanyi ke makmum. Makmum baru ngaji. Dia ingat subhana rabbiyal azim tu kena wajib baca. Baca juga apa? Sampai kacik keng-keng. Dia baru ngaji. Kalau dia ngaji balik pondok, dia tahu. Hak tu dah wajib pun. Bila jumpa tu imam laju, dia senyap je dah baca pun. Dia tenangkan jiwa dia. Nampak? Tu imam sami Allah, liman hamidah, dia pun bangkit. Nama lagi? Dah baca dah. Dia semua kawal hati dia. Kalau baca dia gaduh kan? Sekali pun tak ada baca. Laju. Apa pernah? Dalam Facebook kalau mana kamu tengok, kamu baca ni. Kamu tengok tu imam yang lepas tu dia kong Allahu Akbar. Kamu pun subhanallah subhanallah. Baca sama dia, sama dengan tu imam. Subhanallah subhanallah. Dok dang lagi setara tu kita baca. Kita baca derah dah. Dok dang lagi. Wah, dah nak baca macam Nabi ajaran ni. Kita pelaju pun dok dang lagi nak challenge dia. Dah, ani hari ni. Sebab apa jadi gitu semayang? Hati dah hidup. Hati tak ingat Allah. Kalau ingat dia ada gitu, dia jadi tawaduk. Dah, jadi rendah diri. Dia jadi ada khauf, dia ada rajak. Dia semayang tu dia harap pengampunan Allah. Oh sedap. Macam Imam Ghazali katakan ni, ketika kita rokok, hendaklah kita rasa kita ni insan yang berdosa dengan Allah. Sentiasa mengharapkan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita ketika rokok. Dah rasa kan ni maaf. Ni Imam Ghazali aja. Masa sujud kan ni? Masa sujud adalah kamu ingat mu ni mari daripada setitik air mani yang hina. Tidak memiliki sedikit pun. Nampak? Dadak kerdil apa kita di depan Allah. Baru sekecil. Barulah duduk antara dua sujud. Baru kita baca dengan penuh perasaan. Rabbi ghafirli ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Baru sedap mayang. Betul ni? Nak hati tu bersih. Betul? InsyaAllah lah. Siapa beramal, sebab tu kata kena amal. Ad-din wal amal. Kita ngaji dah bak mata, bak linga, bak mulut. Jaga. Apa lagi? Baru kita dapat merasai. Kalau dah amal, dah cetong juga. Apa ni? Kena amal. Ad-din wal amal. Agama ni kena amal. InsyaAllah kita akan rasa nikmat je. Faham? Tu dia pukul apa dah ni, nikmat belah puasa. Faham lagi? Anak kunang dah nak buka dah. Dah tukar aku dia asal. Dah mula puasa ada asal. Tu kayak gi asal mana lagi apa ni? Asal tu kapal raja. Bang. Besar je yang tahun ni pula kita marah pergi bazar, dia panggil aku suruh ceramah di bazar. Basir sungguh. Ni puak-puak ni sakit paling. Dia ceramah di bazar. Tak apa, pasal mana pun kita kerja kita bau tunjuk agama, kita buat program apa pun. Panggil. Kita buat program biar rakyat sedar. Kerana lagi bazar lagi aku tengok awak je ni. Berat agak. Tengok ceramah, sudah, astagfirullah. Ni ikut ni jaga mu sekarang. Pakai spek hitam lagi ni. Tahun lepas pergi dah situ dia panggil pula tahun ni. Betul di bazar betul lah ke. Bazar semua iwak konopi sikit. Kamu jaga mata pun.
Ada dah spek tang, spek wedding ni dah. Apa? Jaga. Pasti dah dunia fitnah hari ni kan. Dah kalau kita dak pergi, nak dakwah pun tak boleh juga. Kena lepas tu kita jagalah pandangan kita tu. Tengok sekadar hajat sudahlah. Tak payah nak buat. Tak payah gitu. Tak payahlah. Kita ceramah buat gitu. Itu sudah. Tak reti. Mumpung jangan paling belakang lah. Mu tengok depan, tengok muka aku. Faham lagi? Kena jaga lah, bahaya. Tak jaga gelak hati. Bila hati gelak, kesang daripada tengok haram, tak rasa nikmat dalam ibadah Nabi itu. Tak. Amal je lah Nabi kabar. Siapa yang tunduk pandangan dia, jaga pandangan dia kerana takut kepada Allah. Kita baca belakang dah bab mata itu. Betul ni? Kita akan rasa nikmat dalam ibadah. Amal je lah. Jogok minta tolong Allah. Supaya tak ada tolong kita pasal dah kita lemah kan, minta tolong dia. Supaya beri kekuatan kepada kita. Minta lah. Tu ni. Jadi yang berasa tengok lah. Tengok nak dekat dengan berhenti tu. Betul dah ni. Kita sambung firman pula lah sekali lagi. Sekali lagi habis lagi ni. InsyaAllah habis kot. InsyaAllah. InsyaAllah panjang umur diizinkan Allah SWT ada rezeki kita baca firman Allah ni surah Al-Isra ayat 32. Kita sambung situ. Kalau panjang umur insyaAllah doa-doa lah supaya panjang umur. Panjang umur, murah rezeki, sihat tubuh badan, bahagia rumah tangga. Hak tu je kita nak. Boleh part tu insyaAllah. Happy go lucky, don't worry, be happy hari tu. Duk tak? Duk al-jannah qabla al-jannah hari tu. Sedapnya nikmat hidup. Boleh hak tu. Hak penting kali rumah tangga bahagia. Hak tu lah. Piti banyak pun kalau budak bahagia, nak panjat pokoknya nak kerja pada dulu saya. Betul tak? Dia gitu. Jadi insya-Allah panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ada rezeki, kita jumpa pula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.